Hi, welcome to my channel. Nama aku Muhammad Iskandar. Kepada siapa yang dah subscribe channel aku, thank you so much. Kepada siapa yang belum lagi subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe di bawah. Okay, baru ni aku tengok ada lagi satu isu yang berkaitan dengan runner delivery. Aku ikutkan, aku dah tak nak cerita dah pasal runner delivery sebenarnya. Dah habis lah bagi aku kan. Tapi disebabkan ada satu cerita ni yang aku rasa aku perlu juga ulas. Dan aku tak boleh lah tengok runner delivery kalau kena tindakan apa-apa kan. Pasal salah itu bagi aku tak besar sangat, biasa je bagi aku. Cuma settle secara dalaman, macam tu je sebenarnya. Dan isu apa yang aku nak sembangkan tu, korang tengok lah dulu video aku share kat korang. Okay, macam korang tengok dalam video tu kan, runner yang aku maksudkan tu adalah runner postman. Jaranglah orang panggil runner kan, orang akan panggil postman je, penghantar surat. Kalau korang tengok dalam video tu, postman ni dia lastik anjing tuan rumah yang dia pergi hantar surat tu. Apa yang aku tengok, getah yang dia guna tu getah kecil lah, tapi mungkin dia lastik tu kena betul mata anjing tu kot. Sebab tu yang jadi isu tu. Tuan rumah pun tengok mata anjing bengkak ke apa, tengok CCTV lah, kena lastik dengan postman rupanya kan. Bagi pendapat aku, benda tu benda biasa ya. Kita dulu pun kalau lepas makan nasi bungkus, lastik member guna getah tu juga. Sakit memang sakit kan, tapi macam bagi aku benda biasa je kan. Kalau dia tembak ke, dia baling batu ke dekat anjing tu, mungkin lah kesian kat dia kan. Kalau ikutkan anjing-anjing liar lain pun, kita baling batu, kita pukul dengan kayu kan. Tapi itu untuk mempertahankan diri. Yang ni sebab ada dalam pagar, sebab tu jadi isu. So kalau dia nak defend diri dia pun bagi aku susah postman tu kan. Okay, nak cerita pasal anjing ni, siapa yang runner delivery ya, dia akan rasa dendam dengan anjing. Macam aku sendiri pun kan, nak pergi hantar makanan dekat satu-satu tempat yang memang banyak anjing. Weh, seram weh. Setengah tempat dia pun sedia kayu, bawa kayu sekali pergi, dia mai lah, rembah kepala. Tapi macam aku sendiri, aku dah, kalau kat tempat aku ni, aku dah tahu dah nak ikut jalan mana yang aku tak perlu lalu dekat anjing tu kan. So bila kita jumpa anjing yang ada dalam pagar, dia jadi syok tau nak kacau anjing tu. Anjing ni bila kita main nak hantar makanan kat tuan dia pun, dia bukan kisah. Dia tahu dia tak kenal hang, dia nak menyalak kerja dia, bingit dengar sakit hati. Kadang-kadang anjing yang kecil tu, yang anak-anak yang orang panggil papi ke apa tu, suara tak pecah lagi, orang kata tak balik lagi kan. Tapi dia bunyi geram je, aku nak picit hidung mati macam tu. Tapi tak adalah aku nak pukul dia ke apa kan. Just kita seronok kacau dia dari luar kan. Kadang-kadang kita lalu, dia duduk menyalak kan, kita berhenti kat depan pintu tengok dia nyalak, lepas tu rakam menganjing dia, menganjing anjing. Dan berbalik kepada isu tadi, isu postman tu, tindakan yang dia buat tu bagi aku memang salah lah kan. Sebab anjing tu dalam pagar, dia boleh pergi lastik pula anjing tu. Sepatutnya nak kacau anjing tu pun kacau biasa-biasa dah. Tak payah lastik, kalau tengok dia tarik panjang dia tarik. Bukan tarik sikit-sikit, kalau kena sakit Tapi apa-apa pun, aku rasa terkilan lah sikit kan bila aku baca satu info ni. Dia kata Pos Malaysia dah gantung kerja seorang runner postman dia tu. Bagi aku benda tu tak sepatutnya pun. Kalau Pos Malaysia dia rasa macam tak boleh lah memburukkan integriti Pos Malaysia, aku rasa settle cara lain. Sebagai contoh, dia bawa runner tu pergi dekat rumah tu, minta maaf. Dah settle dekat tu je. Yang dia buat tu anjing je, haiwan biasa kan, dia minta maaf kat tuan rumah tu. Lagipun bukan dia baling batu, bukan dia lukakan pun. Lepas tu bukan dia tembak ke apa tau. Alah, kalau orang pemandu mabuk langgar orang sampai mati pun tak kena tindakan berat pun kan. Biasa je. Silap kena lepas daripada penjara, bebas macam tu. Padahal membunuh orang. Ini kes anjing kot, bawa pergi minta maaf macam biasa, settle lah kan. Bukannya isu besar. Kalau isu yang dia cabul tuan rumah tu ke, ataupun dia mesej benda yang berbau lucah ke kat tuan rumah tu, ataupun dia baling sampah ke dekat dalam rumah tu, itu mungkin orang kata kesalahan yang besar. Aku rasa dia pun tak terfikir boleh viral. Dia just nak macam, seronok kacau anjing ni dalam rumah, macam tu lah tu aku rasa. So tak perlu lah tindakan setimpal. Ni aku baca Pos Malaysia kata dia gantung dulu buat sementara untuk siasatan. Dan benda ni dia tak tahu agak untuk dia nak buang ke apa ke. Bagi aku tak perlu lah sampai tahap buang kan. Musim-musim macam ni, tu manusia kot.
So aku harap POS Malaysia ni dia buat satu-satu tindakan tu dia fikir dulu kan. Janganlah sampai tahap macam tu, kesian kat rider tu. Janganlah disebabkan satu kesalahan dia, 1000 kebaikan dia biar berlalu mengikut angin macam tu je. Lepas tu bukan benda berkaitan yang POS Malaysia ni je. Yang sebelum ni yang aku sembang kes yang dia kata rider curi makanan tu, dia punya company pun ambil tindakan juga, gantung kerja. Padahal tak ada kaitan pun dengan company tu. Dan sebenarnya aku pun tak tahu orang tu kerja kat company tu. Aku ingatkan dia full time vlogger. Tiba-tiba dia punya company bersuara. Macam nak ambil publicity murahan pun ada kan. Okay, sekarang ni aku tahu kalau aku cakap pun tak ada siapa nak dengar pun kan. Company mana nak dengar kan. So aku je sampaikan dekat siapa-siapa yang tengok, ataupun korang yang tengok video aku ni, mana tahu akan datang buka company sendiri kan. Nasihat aku, kalau korang nak hukum korang punya pekerja ke apa ke, siasat betul-betul, tu yang pertama. Yang kedua, tengoklah jenis kesalahan dia. Kalau kesalahan biasa-biasa tu tak payahlah nak besar-besarkan sangat. Aku tak sukalah benda kecil tapi dia besarkan sampai macam tu kan. Nak buang kerja bagai tak perlu lah. Aku sebenarnya malas nak ulas isu ni. Dia 2 kali tau keluar berita tu. First viral dia lastik anjing tu. Tak apalah, aku macam lastik anjing biasa lah tu kan. Sekali POS Malaysia ambil tindakan pula gantung kerja dia. Aku rasa macam aku boleh cerita supaya orang nampak sikit benda ni. Dan nasihat aku pula dekat runner-runner delivery, tolonglah jaga tingkah laku kita. Kalau kat jalan raya tu, bukan aku bagi cadangan, kalau nak langgar traffic light ke apa ke tu punya pasal lah kan. Tapi berhentilah tengok kiri kanan semua. Ini kadang tak berhenti main langgar lah. Lepas tu jaga tingkah laku kita. Kalau hantar makanan kat customer tu, janganlah duk usah dia lain macam. Ada juga kes cabul. Lepas tu hantar mesej berbau lucah ke. Kalau mesej hai saya nak kenal, itu aku tak pandang lah. Aku anggap kalau orang tu tak suka, dia block tu. Tapi kalau berbau lucah macam hai awak ni macam ni, bagi aku tak perlu benda tu. Cukuplah masyarakat pandang kita sebelah mata. Cukuplah orang awam pandang kita ni kerja yang tak ada masa depan. Takkan hampa nak bagi orang awam pandang kita ni orang yang hina pula. Nak biar orang pijak lagi atas lantai ke. So masing-masing kita jaga kita punya pekerjaan. Anggaplah pekerjaan kita ni, selain nak jaga perut kita, perut anak bini, perut keluarga kita, anggaplah pekerjaan kita ni ibadah kita. Macam tu je aku boleh cakap korang. Dan akhir kata daripada saya, nyok muda buat pengat, mai makan bulan puasa. Weh orang muda, hampa ingat, kerana mulut badan binasa. Dan kalau korang rasa segala perkongsian yang ada dalam channel ni adalah yang terbaik, korang boleh share dekat orang lain dan korang boleh tekan button subscribe. Itu saja daripada aku. Peace you, bye bye.